Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alim wa bika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah, hari ini adalah hari Rabu bersamaan 6 hari bulan Disember 2023. Pengajian kita pukul 10.05 malam, iaitu sambungan tadabbur surah Al-Mulk. Pada malam ni kita mula ayat yang ke-12 insya-Allah ya, daripada surah Al-Mulk. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu ayah yang bagi salam tadi insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna maknanya sesungguhnya. Ayat 12 ni nak cerita pasal janji Allah Taala kepada orang-orang beriman mengenai keampunan di sisi Allah, dan amaran kepada orang-orang kafir sekali lagi. Sebelum ni dah cerita pasal amaran pada orang-orang kafir. Kalau mati tak beriman masuk neraka. Ayat yang ke-12 ini bermula ayat ke-12 hingga ayat ke-15. Allah cerita pasal janji kepada orang beriman, Allah bagi keampunan. Dan kepada orang-orang kafir diberikan peringatan lagi sekali. Jadi inna maknanya sesungguhnya. Allazina maknanya orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Yakhshawna yang takut. Jadi ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, yakhshawna daripada fi'il madhinya khashiyah ada huruf illah. Yang tak belajar tak apa, yang dah belajar dengan saya fokus. Khashiyah ada huruf illah. Jadi ibu ayah, kalau huruf ilahnya pada lam fi'il, apakah jenis mu'tal ibu? Cuba jawab. Khashiyah. Apakah jenis mu'talnya itu? Naqis. Bagus ibu Maimunah. Jenis naqis. Mudhari'nya yakhsha. Jadi yakhshawna kotak berapa ibu ayah? Yakhshawna ni kotak berapa? Daripada 14 kotak. Kotak yang kotak ke-6 ibu, betul ke ke-6? Betul ke ke-6? Ketiga ibu. Ya waw nun ya, kotak yang ketiga, betul ibu Salamah ya. Jadi orang-orang yang yakhshawna mereka takut. Yakhshawna maksudnya mereka takut. Khasyah. Tak apa ibu Maimunah, tak apa. Silap tak apa ya. Khasyah maknanya takut. Takut pada siapa? Takut pada Rabbahum, akan Tuhan mereka. Takut akan Tuhan mereka. Jadi bil ghaibi ketika ghaib, ataupun kita boleh kata kat sini bil ghaibi yang mana mereka tak nampak pun azab tu. Allah janjikan azab dekat neraka Allah. Sekarang ni ibu ayah, ada tak sesiapa yang pernah nampak neraka? Ibu ayah pernah ke nampak neraka? Tak pernah.
Tak ada orang yang pernah nampak neraka yang sebenar. Mungkin dalam mimpi ada orang dia ketika dia koma ke apa ke, ada gambaran neraka tu mungkin dia nampak, tapi neraka sebenar belum lagi. Jadi ibu, tapi ibu-ibu ayah, kita yakin tak neraka tu ada? Yakin tak semua? Kita yakin syurga neraka itu ada, kita yakin. Tapi kita nampak ke? Tak nampak. Tak nampak maksudnya ghaib. Ghaib kita tak nampak, tapi kita yakin dan kita takut masuk neraka. Maka orang-orang yang takut akan Tuhan mereka bil ghaib, dengan benda ghaib, iaitu neraka, azab yang dia tak nampak. Ataupun boleh makna al-ghaib ini bil ghaib, dia takut pada Allah ketika mana ghaib, tak ada orang nampak dia, tak ada orang pun melihat dia, tapi dia tetap takut pada Allah. Ada dua pandangan. Pertama, al-ghaib maksud ni azab yang dia tak pernah nampak tapi dia takut. Itu al-ghaib. Makna kedua al-ghaib, walaupun tak ada orang, dia tetap takut pada Allah. Jelas tak ibu ayah semua? Mana al-ghaib kat sini? Jelas ya? Okey. Maka sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka secara ghaib, iaitu azab tu dia tak nampak tapi dia takut pada Allah, takut pada azab itu. Ataupun secara ghaib maksudnya tak ada orang pun dia takut pada Allah. Maka orang macam ni lahum, bagi mereka semua. Bagi mereka semua, orang-orang yang macam ni sifat dia, dapat maghfirah. Mereka beroleh maghfirah. Apa dia maghfirah ibu ayah? Keampunan. Maghfirah daripada huruf ghain, fa, ra, maksudnya ampun. Ya. Jadi maghfirah keampunan. Keampunan wa ajrun dan pahala ataupun balasan. Ajrun maksudnya pahala ataupun balasan. Balasan yang macam mana? Yang kabir. Balasan ataupun pahala yang besar. Ibu ayah, apa dia pahala besar yang dimaksudkan? Apakah dia pahala besar? Apa ganjaran yang paling besar yang kita dapat? Syurga Allah bagi. Nikmat syurga. Hujungnya syurga lah. Balasan yang setimpal. Boleh ibu ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulang balik ya. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang yakhshawna, takut ya, mereka takut rabbahum, akan Tuhan mereka, bil ghaibi, secara ghaib, maksudnya azab tu mereka tak nampak tapi mereka tetap takut pada Allah. Ataupun tak ada orang pun, mereka tetap takut pada Allah. Lalu lahum, bagi mereka semua, maghfirah, dapat keampunan, wa ajrun, dan dapat balasan ataupun pahala kabir, yang besar. Itu baru terjemah ayat yang ke-12. Apakah tafsiran dia? Ai innal ladzina yakhafuna 'adzab rabbihim wa lam yarawhu. Sesungguhnya orang yang takut kepada azab Tuhan mereka sedangkan mereka tak pernah pun nampak azab tu. Mereka tak pernah nampak pun azab. Fa yu'minuna bihi khaufan min 'adzabih. Lalu mereka beriman dengan Allah Ta'ala dalam keadaan takut azab Allah Ta'ala. Ibu ayah, bukankah para rasul, para nabi diutuskan dan beritahu pada umat mereka, kalau tak beriman pada Allah, nanti mati dapat azab Allah? Betul ada kan para rasul, para nabi sampaikan begitu pada umat? Jadi ibu ayah, benda itu hakikat, pasti akan berlaku. Siapa tak beriman pada Allah pasti akan kena azab. Okey. Jadi untung orang yang takut terhadap azab Allah Ta'ala walaupun tak pernah nampak lagi. Wa yakhafunallaha fi sirri wal alan. Dan mereka takut pada Allah fi sirri, baik dalam keadaan orang tak ada nampak dia, wal alan, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Ada orang pun dia takut pada Allah, tak ada orang pun dia takut pada Allah. Fa yakhshawna rabbahum idza kanu ghaibina 'anil nas. Mereka tetap takut pada Allah
walaupun tak ada orang bersama mereka, tetap takut pada Allah. Bil kaffi 'anil ma'asi wal qiyam bit ta'at. Ada orang ke, tak ada orang ke, dia tetap tahan diri dia daripada buat dosa pada Allah. Ada orang ke, tak ada orang ke, dia tetap taat pada Allah. Haitsu la yarahum ahadun illallahu ta'ala. Tak ada orang nampak dia, tapi dia yakin Allah Ta'ala nampak dia. Jadi ini orang ada sifat ihsan. Dia ibadah pada Allah seolah-olah Allah, dia nampak Allah. Padahal memang kita tak nampak Allah pun. Tapi dia yakin Allah sentiasa memerhatikan dia. Orang yang macam ni, ada orang ke tak ada orang, dia tetap takut pada Allah. Haula'i lahum maghfiratun 'azimatun yaghfirullahu biha dzunubahum. Maka orang macam ni Allah bagi dia keampunan yang besar. Allah ampunkan semua dosa. Wa sawaba jazilin. Wa sawabun jazilun. Dan mereka mendapat pahala yang besar. Iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu ayah ya. Jelas ibu ayah semua? Jadi ayat yang ke-12 bagi tahu orang yang takut pada Allah Ta'ala, takut pada azab Allah walaupun tak pernah tengok azab tu, dan juga ada orang ke tak ada orang, dia tetap takut pada Allah, dia tetap tinggalkan maksiat, dia tetap buat taat pada Allah walaupun orang tak nampak. Orang macam ni Allah bagi balasan pahala yang sangat besar, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita masuk pada ayat yang ke-13. Kita tukar kejap ya. Okey. Okey, boy. Ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Wa asirru. Ibu ayah saya nak tanya, kalau kita sembahyang, kita baca bacaan kuat, iaitu maghrib, isyak, subuh, kita kata bacaan itu secara apa? Biasa kita belajar fiqh, dibaca secara apa tu? Jahar, betul ibu. Jahar baca secara nyaring, secara terang. Kalau kita sembahyang zuhur asar, kita baca secara sir, Ibu Selamah, betulnya. Bacaan sir, betul Pakcik Waham ya. Bacaan sir maksudnya bacaan secara perlahan. Cukup telinga kita saja dengar apa yang kita baca. Wajib kita kena dengarkan bacaan rukun tu pada telinga kita saja. Okey? Jadi itu bacaan sir maksudnya bacaan secara perlahan, bisik pada telinga kita sendiri. Jadi wa'asirru ini adalah fi'il amar, ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya. Dia adalah fi'il amar daripada asarra yusirru, menyembunyikan. Jadi ibu ayah wa'asirru, dan betul tak terjemah? Dan sembunyikanlah ataupun perlahankanlah. Okey. Apa terjemahan yang lain? Kak Siti punya, Kak Ina punya perlahankan. Yang lain apa terjemah wa'asirru? Dia mesti adakan. Rahsiakanlah, lagi bagus. Itu lagi tepat. Rahsiakanlah. Itu lagi bagus. Sir pun boleh makna rahsia. Asrar, rahsia-rahsia. Sir boleh terjemah rahsia. Sirrun. Asirru, rahsiakanlah pun boleh. Rahsia itu lebih tepat. Saya suka terjemah rahsiakanlah ya. Wa asirru, dan rahsiakanlah. Sembunyikanlah. Qaulakum, percakapan kamu semua. Sembunyikan percakapan kamu semua. Au, ataupun, ibu ayah asalnya au ataupun. Ijharu, fi'il amar, ijharu, terang-terangkanlah bihi dengannya. Jadi oleh kerana waw mati, jim pun mati, payah nak baca, diberikan harakat ataupun baris kasrah, baris bawah pada waw,
Jadilah bacaannya awij. Okey. Awij harubi ataupun terang-terangkanlah. Apa terjemah ni? Saya tak ada Quran terjemah ni. Apa ijharu tu? Lawan kepada rahsiakanlah. Cuba tengok terjemah masing-masing. Tolong kongsi dengan saya. Dia mesti ada makna. Okey, keraskanlah, nyatakanlah, betul ya. Sembunyi ataupun nyatakanlah. Terang, sebutlah terang-terang. Macam tu. Okey. Awijharu, nyatakanlah oleh kamu semua bihi dengannya, dengan percakapan kamu semua. Maknanya apa ibu ayah? Kamu cakaplah bisik-bisik ke, kamu cakaplah kuat-kuat, baik kamu berbisik, rahsiakan, baik kamu cakap terang-terangan. Innahu sesungguhnya dia yakni Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Alim, maha berilmu, maha mengetahui. Bizatis sudur, ya. Bizatis sudur, dengan apa yang ada dalam sudur, dalam hati kamu semua. Dengan apa yang tersimpan dalam hati, dalam benak kamu, dalam sanubari kamu. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ibu ayah ya. Okey, ibu ayah jelas? Ulang balik terjemahnya. Wa asirru, dan rahsiakanlah oleh kamu semua qaulakum, akan percakapan kamu. Awijharu bihi, ataupun terangkanlah, nyatakanlah apa yang kamu nak cakap. Innahu sesungguhnya dia yakni Allah alimun, maha mengetahui, bizatis sudur, dengan segala apa yang tersembunyi dalam hati. Itu baru terjemah ayat yang ke-13. Apa tafsiran dia? Ai sawaun akhfaitum kalamakum au jahartum bihi. Sama ada kamu sembunyikan percakapan kamu ataupun kamu terangkan percakapan kamu. Wallahu alimun bihi, Allah Ta'ala maha mengetahui semua. Ya'lamu ma yakhturu fil qulubi wa ma tukinnuhu dhamair. Allah Ta'ala tahu apa yang tersirat dalam hati, apa yang dibicarakan oleh lubuk hati kamu, oleh sanubari kamu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Walaupun kita tak cakap. Kita tak cakap tapi Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kita. La yakhfa alaihi minhu khafiyah. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh menghalang. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam isi hati kita. Wal muradu anna qawlakum wa amalakum ala ayyi sabilin wujida ataupun wajada wallahu alimun bih. Maksud dia, kamu punya percakapan, kamu punya amalan, cara macam mana pun kamu buat, Allah Ta'ala tahu. Fahdharu minal ma'asi sirran. Oleh kerana itu ibu ayah, saya cakap untuk diri sendiri khususnya, takutlah kamu semua daripada berbuat maksiat ketika sunyi-sunyi tak ada orang. Kama tahtarizuna anha jahran. Sebagaimana kita berhati-hati, orang ramai kita tak buat dosa. Maka begitu jugalah ketika tak ada orang pun, kita tak buat dosa, tinggalkan maksiat ibu. Fa inna dzalika la yatafawatu binisbati ila ilmillahi ta'ala. Baik ada orang, baik tak ada orang, tetap Allah Ta'ala tahu. Jelas ibu ayah ya? Tetap Allah Ta'ala tahu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ayat ini umum untuk semua orang. Apa saja amalan, kepada sesiapa saja, ayat ini ditujukan pada semua. Okey? Baik cakap secara terang-terangan, cakap secara sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik, tetap kita termasuk dalam ayat ni. Jelas ibu ayah ya? Ibu ayah yang dirahmati Allah, itu sajalah untuk malam ni, iaitu ayat 12 dan 13 daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan bermanfaat ibu ayah ya, tafsiran yang kita bacakan pada malam ini daripada kitab tafsir Al-Munir. InsyaAllah setakat itu saja. Kalau ada kelapangan, besok kita sambung. Kalau saya ada kelapangan, insyaAllah, kalau panjang umur.
Setakat itu saja aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa